Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i. Sambungan kita sebelum ni muka surat 282, iaitu berkenaan dengan pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i, berkenaan dengan beberapa masalah berkaitan dengan kubur. Masalah pertama yang dia bahas, hukum meninggikan kuburan, membangunkan kubah, masjid dan lain-lain di atasnya. Kita dah bahas macam mana benda ni boleh berlaku dan bagaimana pesatnya pada waktu zaman Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita kira zaman tu awal, kurun ketiga hijrah baru, sudah berlaku unsur-unsur membesarkan orang-orang saleh secara melampau. Kita tengok sambungan dia muka surat 285. Yang ni ialah isu yang kita tak selesai pada perbahasan baru ni, iaitu membangunkan masjid di atas kuburan. Maknanya kubur, lepas pada tu buat masjid, masukkan kubur tu dalam masjid. Masukkan kubur tu dalam masjid. Macam yang berlaku pada zaman Rasulullah sendiri. Ketika mana Rasulullah wafat, Rasulullah ditanam di rumahnya, ataupun khususnya ialah di bilik Aisyah. Sebab memang rumah isteri-isteri Nabi ni dia punya saiz hanya sebesar bilik yang sempit. Di situlah Nabi dan juga Abu Bakar dan juga Umar, yang mana kita ziarah Masjid Nabawi sekarang, itulah lokasinya. Kubur itu kalau kita tengok betul-betul bersebelahan dengan Masjid Nabi. Dan Masjid Nabi itu ialah pada waktu itu, zaman tu, ialah sebesar saiz Raudah yang ada sekarang. Raudah itu ialah saiz Masjid Nabi yang asal. Bila mana Nabi sebut ma baina mimbari wa baiti, apa yang berada di antara mimbar aku dan juga rumah aku, iaitu rumah-rumah deretan rumah isteri Nabi lah. Raudatun min riyadil jannah, ianya ialah taman daripada taman-taman syurga. Hadis ini telah menjadi polemik di kalangan orang Islam, iaitu kelebihan tentang satu kawasan yang dinamakan dengan nama Raudah. Raudah dalam bahasa Melayu maksudnya ialah taman. Taman yang indah, yang komplit, fasiliti dia okey. Dan bila mana sebut Raudah, ianya merujuk kepada tempat rehat bagi ahli syurga. Satu kurniaan balasan yang Allah Ta'ala akan beri kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasihi. Polemiknya di mana? Polemiknya ialah melihat dalam semua Masjid Nabawi itu, situlah kawasan yang paling terbaik melebihi kawasan-kawasan lain. Polemiknya situ.
Dan sekarang ni pun kalau tengok orang kita kalau pergi buat ziarah umrah, dia macam ada satu kekesalan kalau tak dapat masuk Raudah tu. Apa yang membezakan Raudah dengan kawasan lain? Ianya hanya himpunan beberapa tiang yang diukir dengan ukiran lain pada tiang-tiang lain dalam Masjid Nabawi sekarang. Sebab tiang-tiang yang ada dalam Raudah tu dia ada nama-nama khusus. Dia ada tiang Aisyah, dia ada tiang Ali, dia ada tiang Taubat Abu Lubabah, dia ada tiang As-Sarir, beberapa tiang, dan setiap tiang tu ada peristiwa-peristiwa dia. Dan satu lagi ialah warna kapet yang membezakan antara kawasan Raudah dengan kawasan bukan Raudah, merah dan hijau. Bau kawasan itu pun membezakan. Sebab Raudah dia ada bauan lain berbanding yang luar. Jadi orang kita melihat ianya macam ada satu eksklusif. Dan antara benda yang selalu terlintas dalam kepala orang-orang kita bila mana ziarah Masjid Nabawi ni ialah merasakan Raudah itu tempat paling mustajab doa. Adakah benar dakwaan itu? Itu polemik dia. Okay. Dalam hadis Nabi, Nabi kata, apa yang berada di antara mimbar aku dengan rumah aku, taman daripada taman syurga. Para ulama yang awal membahaskan maksud Raudah yang Nabi maksudkan ialah masjid, bukan kawasan petak persegi itu saja. Ialah masjid. Sebab itulah saiz masjid. Antara tokoh ulama yang terkenal memberikan huraian dalam hadis ni ialah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Yang mana Imam An-Nawawi menyebutkan maksud Raudah ialah Masjid Nabawi. Selama mana ianya dibesarkan, maka itu semuanya Raudah. Itu semuanya tempat yang disebut sebagai taman-taman syurga. Maknanya hari ini semua kawasan berbumbung kecuali dataran yang ada tiang-tiang berpayung tu, itu luar masjid. Itu luar masjid. Walaupun ada pandangan kontemporari mengatakan luar masjid ialah pagar masjid dengan pagar hotel. Sebab dalam lapangan tu masih lagi masjid. Itu pandangan. Tapi yang lebih tepatnya ialah yang berbumbung, yang duduk dalam bangunan itu kita panggil masjid. Bila mana jadi macam ni, bila mana tak tahu, ada ulama sebut macam ni, dan hanya tahu kawasan yang paling berkat ialah petak Raudah tu saja, menyebabkan berlakulah satu masalah, sikap suka berasak-asak, berebut-rebut nak masuk situ. Sedangkan Raudah itu pada beberapa fasa dan zaman tidak menjadi saf pertama kepada Masjid Nabawi. Sekarang mungkin dia jadi saf pertama, tapi beberapa tahun sebelum ni ia merupakan saf keempat dan kelima bagi Masjid Nabawi. Sebab ada 3 saf di hadapan. Sebab dulu imam akan salat di mihrab yang depan sikit. Sekarang dia dah hanjak balik. Jadi bila mana jadi macam ni, orang kita akan berebut, berpusu-pusu pergi situ. Cuma sekarang orang yang pergi buat umrah, dia kena booking slot untuk masuk. Sebelum bertolak daripada Malaysia nak pergi buat umrah, di KLIA biasanya semua syarikat-syarikat travel umrah ni dia akan suruh jemaah-jemaah yang pergi dengan dia orang untuk download satu application nama dia Nusuk. Tapi dengan sebab ada sebahagian mutawif ni dia bukan ada latar belakang agama, cara dia cerita tu menyebabkan jemaah rasa risau. Kalau tak dapat masuk, dia macam ada satu kerugian besar. Ada setengah-setengah mutawif ni dia buat macam tu, dia bagi cemas. Walaupun dia sebut nama application tu pun silap, kita dapat tahulah dia tak reti sangat bahasa Arab. Application tu nama Nusuk, tapi dia kata tolong download application Nushuz lain. Nushuz tu isteri yang derhaka pada suami dia. Application tu tak payah download, dah ramai duk buat pun. Okay. Cuma nak katanya itu silap sebut, tapi promote lain macam lah. Dia punya promote lain macam. Okay. Tapi tak apalah. Kawasan itu, kerajaan Saudi buat macam tu, pengurusan Masjid Nabawi buat macam tu, untuk kita kenal ini kawasan bersejarah. Saiz asal masjid. Mana-mana masjid di dunia pun macam tu lah. Bila mana masjid tu dia ada pembesaran,
maka dia akan buat satu petanda, ni saiz masjid asal kampung ni sampai sini, yang luar ni bermula tahun ni dah dibesarkan. Okay. Cuma yang jadi problem, berebut-rebut. Sekarang dia dah ada booking slot. Waktu saya pergi beberapa bulan lepas, ada sesetengah orang dia nak masuk 2-3 kali, dia print screen siap-siap booking slot tu, lepas tu dia edit, dia tunjuk depan penjaga tu. Okay. Idea ni datang daripada jemaah-jemaah Nusantara, Malaysia dan Indonesia, cukup pandai dalam bab menipu ni. Okay. Tu pun dah sampai tanah suci tu. Okay. Akhirnya dikesan oleh pegawai. Akhirnya dia orang tukar sistem dalam application tu. Kalau print screen, barcode dia tak akan boleh detect. Dia kena buka pada apps dia. Keluarkan, buka phone tu, dia scan kita punya barcode tu, baru kita boleh masuk. Adalah tata cara dia. Okay. Dan ada yang masih lagi tak puas hati, fikir lagi cara macam mana. Tunggu, mana orang yang tak boleh berjalan, yang duduk atas wheelchair. Tak kena mengena pun, bukan adik-beradik. Dia muka Melayu, yang tu Pakistan. Daripada kampung mana Pakistan tak kenal. Tiba-tiba volunteer. Boleh? I can help you. Oh. Sebab apa? Tukang tolak wheelchair boleh masuk sekali dengan yang wheelchair tu. Tapi waktu kawan tu duduk dalam raudah, dia tak pedulilah yang si wheelchair tu. Dia berdoa macam dia. Okay. Tak salah pun. Saya bukanlah kata benda tu haram. Saya nak katanya, try hard untuk break the law. Try hard untuk langgar peraturan. Sedangkan ianya tidak seperti itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengoklah, kita mungkin ada pengalaman masuk raudah. Saya pun ada pengalaman masuk raudah. Okay. Yang berasak-asak ni ialah orang kebanyakan. Tuan-tuan tak akan tengok yang berasak-asak tu ialah imam-imam Masjidil Haram. Berasak situ kalau dia orang datang. Yalah, mungkin orang kata dia orang dapat laluan VIP mungkin. Okay. Tapi kalau tuan-tuan tengok guru-guru Quran, syekh-syekh yang mengajar di tiang-tiang belakang, dia orang datang Masjid Nabi, dia orang tak pergi berasak ke situ. Sebab dia orang tahu itulah yang dia orang duduk-duduk tu ialah raudah. Tapi perangai orang kita ni, yang kuliah tu dia tak pergi, yang berasak tu dia pergi. Sedangkan yang Nabi, yang Imam Nawawi kata, untuk dapat validity, kebolehan, orang kata apa, sahnya kita dapat, orang kata apa, kita dapat peluang untuk dapat pahala tu ialah dengan kita buat aktiviti yang bermanfaat dalam tu. Salah satunya ialah melazimi durus-durus ataupun pengajian-pengajian dalam masjid. Berzikir. Berasak-asak bukan amalan saleh. Tolak orang. Tunggu orang tu keluar, jongkit kaki, suruh kawan tu keluar cepat. Itu bukan amal saleh. Walaupun dalam raudah, dia tak akan dapat. Ini saya nak sebut sikit lah. Kalau yang pergi dengan saya, memang saya sebut, saya tak nak bagi jemaah rasa terkilan kalau dia tak dapat masuk. Sebab ada jemaah-jemaah dia buat tak peduli je kuliah dalam Masjid Nabawi tu. Macam tak ada orang bercakap. Main telefon apa semua. Sebab ada kuliah yang di-provide dalam bahasa Melayu dah sekarang. Kalau kata tak reti bahasa Arab, dia ada kuliah bahasa Melayu. Dan jadual kuliah tu ada barcode, kita boleh scan, dia keluar kuliah. Siapa yang sampaikan, pukul berapa, tiang nombor berapa, semua dah ada situ, komplit. Itu juga peluang untuk mendapat pahala dalam masjid. Okay. Cuma poin dia yang saya nak sebut dengan apa yang kita nak bahas ni ialah Masjid Nabi dulu, lepas tu baru ada kubur Nabi. Baru ada kubur Nabi. Okay. Dan sekarang kita tengok dalam Masjid Nabawi tu memang kubur Nabi masuk dalam kawasan masjid. Dari segi asalnya Nabi larang masjid yang ada kubur. Tak boleh dalam masjid tu dia ada kubur. Macam mana keadaan tu? Yang kat mana yang kata tak boleh, larang dan haram itu, iaitu ada kubur pergi buat masjid situ. Yang tu tak boleh. Okay. Kalau masjid wujud dulu, lepas tu tepi masjid ada kawasan perkuburan, yang tu tak apa. Masjid dulu ada, baru ada kawasan perkuburan, yang tu tak apa. Yang ni kubur dulu, lepas tu
Dia ambil satu partition tu, masukkan kubur tu dalam masjid, lepas pada tu dibuat pembesaran. Maknanya masjid tu terbina kerana ada kubur orang situ. Terutamanya kubur tokoh. Tapi kalau tengok secara jelasnya lah, kalau kita tengok dalam Masjid Nabawi ni, kubur Nabi tu by generally umum nampak macam dalam kawasan masjid, tapi sebenarnya dia tidak termasuk pada kawasan orang salat, ataupun bukan kawasan dia sebut dengan musalla, bukan situ. Sebab pada zaman Umar Al-Khattab, Umar telah bina dinding yang agak tinggi pemisah di antara masjid dengan kubur Nabi. Sebab Nabi pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri ubbadan wathana. Ya Allah, jangan engkau jadikan kubur aku tempat orang beribadah, tempat orang buat berhala. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang orang duk menangis meraung tu, dari segi koordinat dia bukan betul lagi menghadap makam Nabi. Waktu Umar buat dinding, ada sebahagian sahabat petikai, ni kenapa buat macam ni? Kan dah beralih sikit masjid Nabi. Umar kata, aku merealisasikan doa Nabi supaya orang tak buat khurafat di kuburnya. Walaupun lepas pada tu Umar pun dikuburkan di situ. Cuma nak katanya dari segi asal kubur. Sebab ada setengah-setengah tempat, kawasan-kawasan orang Islam tertentu, ada kubur, dia pergi buat masjid. Yang ni tak boleh. Masjid Nabi, masjid dulu, baru Nabi wafat. Yang kes macam ni ada kubur pergi buat masjid, ianya tak berlaku banyak kes ni di Malaysia. Kalau di benua India, Pakistan memang cukup banyak. Dia nampak kubur semacam, dia akan buat masjid kawasan tu. Dia bermula dengan wakaf dulu. Dia buat atap bentuk kubah. Orang pun nampak macam ada satu pangkin ke apa, boleh duduk nak pergi berdoa situ. Lepas pada tu ada orang bagi duit, perbesar lagi. Sehingga jadi surau. Lepas tu jadi masjid. Yang tu tak boleh. Yang tu memang masjid yang berdiri di atas unsur kekuburan itu. Yang tu tidak dibenarkan. Yang tu termasuk daripada benda lain. Maknanya nak buat masjid kena kawasan lain. Kena pergi ke tempat lain. Di Indonesia pun sama. Di Malaysia ni adalah setengah-setengah tempat. Ada beberapa tempat yang dikenal pasti, kubur dulu baru masjid. Sebab ada sebahagian masyarakat kita ni, dia akan rasa kubur tu ada keramat bila mana dia tengok kubur tu dia punya batu nisan lain sikit pada kubur orang lain. Antara petanda kubur itu orang-orang besar mengikut ahli sejarah Nusantara ni, biasanya kubur itu mengandungi corak Aceh. Corak Aceh. Maknanya ada batu nisan bentuk tu style. Ni orang tahu ni Aceh punya style. Dan dia punya batu nisan tinggi sikit pada orang-orang lain. Sebab tu kalau tengok ada satu kumpulan, dia buat gagasan nak cari tokoh-tokoh yang terpencil di kawasan utara ni. Akhirnya dia jumpa satu kawasan di Kedah, Wang Tepus, dekat je dengan Perlis. Dikatakan di situ ada kubur beberapa orang anak sultan daripada kerajaan terakhir, kerajaan Siam Ayutthaya yang dikatakan Islam. Tak apalah nak cari kubur, tak ada isu. Sekadar untuk gazetkan balik. Cuma dia pergi situ, dia nak meratib lah, dia bukan nak pergi ziarah saja. Yang ni yang dibimbangi ni, nak pergi meratib, lepas tu dia nak buat sesuatu yang disebut dalam hadis ni. Kita tengok dalam buku ni, muka surat 285 ni, dia datangkan poin pertama, hadis Aisyah. Hadis-hadis yang menegaskan haramnya membangun masjid di atas kuburan sangatlah banyak. Di antaranya sebagai berikut, hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ummu Salamah menyebut-nyebut di hadapan Rasulullah sebuah gereja yang sedang dilihatnya di negeri Habsyah dengan patung-patung yang ada di dalamnya. Ni hadis ni ketika mana Nabi nak wafat. Maknanya kurang 20 hari selepas hadis ni Nabi ucapkan, Nabi meninggal. Nabi wafat. Waktu Nabi tengah sakit yang tak boleh bangun, Nabi pening. Kesan pada racun yang kena pada perang Khaybar dulu. Daging yang beracun tu, kalau kita pernah ingat sirah dia. Sehingga menyebabkan langit Nabi ni jadi hitam kebiru-biruan kerana kesan racun tu. Kuatlah. Okay. Waktu tu Nabi rehat. Jadi isteri Nabi ni bergila-gila jaga Nabi. Waktu tu
Aisyah dengan Ummu Salamah. Dia tengok Nabi tidur tak bercakap, jadi dua orang ni dia bercakap. Aisyah dengan Ummu Salamah dia bercakap. Ummu Salamah pun cerita experience dia pernah berhijrah ke Habsyah. Waktu zaman Mekah dulu, Ummu Salamah ni dengan Abu Salamah, suami isteri, masa tu belum kahwin dengan Nabi lagi, dia ikut kumpulan Ja'far bin Abi Talib ni berlindung di Habsyah. Habsyah ni negara Kristian, dan orang Kristian di Habsyah pada waktu tu menyembah Nabi Isa dalam bentuk patung, termasuklah Maryam. Mereka patungkan, arcakan Maryam dan juga Jesus. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Google sekarang, gereja-gereja lama di Ethiopia, Habsyah ni dulu, sekarang Ethiopia, dulu Habsyah, masih lagi ada kesan-kesan peninggalan gereja lama di Habsyah ataupun Ethiopia. Ethiopia dia punya capital city dia Addis Ababa, nama ibu negara dia. Okay. Ada beberapa lagi gereja-gereja lama, masuk dalam gereja tu tengok gambar Isa, gambar Jesus lah. Tapi yang peliknya, Jesus kulit gelap macam orang negro. Tuan-tuan pergi Melaka, masuk dalam gereja yang tengah Bandar Hilir, yang kawasan bandar warna merah apa semua tu, tuan-tuan try, ada gereja yang dibenarkan untuk lawat, masuk saja, jangan pergi baptis, masuk saja. Okay. Tuan-tuan tengok patung dia Pan Asia muka Jesus tu, muka ada mirip orang Asia sikit. Okay. Tuan-tuan tengok di Europe, hidung mancung. Tuan-tuan tengok di Jordan, di Palestin, dia ada style orang Rom sikit muka, dengan ada jambang. Tuan-tuan tengok di Lubnan ni orang-orang daripada Iran pun ada, muka dia mirip kepada Parsi, bulu kening dia tajam macam bola sabit. Okay. Pergi gereja di Korea, hidung pesek semua. Jadi mana satu Jesus? Tak tahu. Cuma Nabi pernah sebut ada seorang sahabat muka sama macam Nabi Isa, tapi sahabat tu pun tidak dilukislah gambar dia. Okay. Cuma nak katanya ianya hanyalah dakwaan semata-mata, sebab yang kata buat patung Nabi Isa ni hanya datang daripada mimpi padri-padri mengikut kawasan tu. Tiba-tiba padri kawasan tu kata, muka dia macam ni lah, gelap macam ni, rambut kerinting, macam kita-kita semua. Tuan-tuan tengok satu gereja besar di Surabaya, di Indonesia. Gereja tu nama Gereja Allah. Ada isu lah di Indonesia. Gereja orang Kristian lah, orang Kristian di Indonesia. Patung Jesus, bukan patung, gambar Jesus telah dilukis dalam bentuk pakai baju batik Jawa. How can Jesus jadi Melayu sampai tahap macam tu? Siap pakai songkok macam Jawa tu. Itu Jesus version tanah Melayu. Okay. Maknanya itu hanya gambaran semata-mata lah. Okay. Cuma kata Ummu Salamah, waktu dia pergi tu, dia terpegun dengan satu gereja nama dia Kanisatu Maria, Gereja Maryam. Aku tengok cantik, dia cerita. Nabi dengar-dengar, Nabi tak respon lagi. Cuma dia tengok cara Ummu Salamah cerita tu macam seronok lah. Pergi tempat orang, tengok gereja cantik pun semua ni. Tengok patung-patung yang ada dekat dalam gereja. Maknanya pintu gereja terbuka luas, boleh tengok. Rasulullah pada waktu tu yang tengah sakit kepala, Nabi sakit kepala lah yang paling berat Nabi kena waktu yang nak wafat tu. Nabi pun respon kepada Ummu Salamah, dia kata, ulaika idza mata fihimul abdus salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ini hadis yang kalau kita tengok diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi, bila mana Ummu Salamah cerita hebat patung dia, cantik, besar, warna pun ceria, Nabi kata mereka itu, iaitu orang Kristian, bila mana ada orang saleh daripada kalangan mereka meninggal, banaw ala qabrihi, mereka akan bina masjid di atas gereja, di atas kubur tokoh yang mati, wasawwaru
kemudian dia akan buat patung, dia akan lukiskan gambar. Nabi pun kata ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu ialah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Patung apa-apa semua ni memang semua agama kecuali Islam menerima kemasukan dan memasyarakatkan patung ni. Tuan-tuan tengok setengah-setengah watt yang besar. Tuan-tuan tengoklah belah Perlis ni pun ada. Tapi belah Perlis ni watt tak berapa terbuka untuk diziarahi. Kita pun tak rasa nak pergi. Belah-belah Kedah pun banyak, belah-belah Kelantan pun ada. Okey. Tempat-tempat ni, watt ni, kita akan tengok dia akan buat satu patung lilin. Patung lilin tu merupakan ketua SAMI yang pernah tadbir watt tu yang telah meninggal. Ketua SAMI. Dia lilin, patung lilin. Okay. Yang agak ekstrim macam di Vietnam dan di Thailand sendiri, bukan patung lilin, dia awet mayat asal kawan tu dan kekalkan dalam bentuk macam tak kena apa-apa. Macam tak kena apa-apa. Itu biasa. Ambil masa lama, 2-3 tahun baru bakar, baru kumpulkan debu dia tu. Tujuan dia apa? Ta'zim. Membesarkan. Tujuannya ialah untuk angkat tokoh ni setinggi-tinggi. Okay. Jadi benda tu Nabi larang. Sebab syaitan akan bermain di mata kita, lalu kita akan rasa hebat. Sebab tu bila mana syiar-syiar agama lain diangkat di dalam negara Islam, dia memberi ancaman akidah. Sebab tu zaman Umar Al-Khattab, Kristian boleh ada gereja, Yahudi boleh ada sinagog dia orang. Tapi untuk bunyikan loceng dengan kuat, untuk bunyikan apa-apa bacaan, Umar larang. Kamu boleh amal agama kamu, tapi tak boleh bunyikan loceng. Sebab kamu berpayung di dalam negara Islam. Tapi Malaysia ni, dari segi bunyi-bunyi bising, taklah kuat kot. Tapi mungkin sebab kita ni di Perlis, kita tak nampak sangat benda tu. Kalau tuan-tuan pergi Batu Cave KL, Batu Cave, tuan-tuan naik flyover, turun flyover, tak kira lah datang daripada mana-mana arah pun, tuan-tuan akan nampak patung Siva yang besar tu. Daripada jauh lagi tuan-tuan nampak. Okay. Walaupun dia digazetkan sebagai pelancongan, okay, tapi atas nama syiar agama, dia syiar agama yang besar untuk agama Hindu. Dan bila mana ada perayaan apa-apa, dia akan blok jalan. Jadi kita kena lencong jalan lain. Lepas tu akan datang polis-polis peronda yang akan bantu supaya perayaan tu, kalau ada perarakan nak naik tangga ke, nak lalu jalan besar tu, apa-apa semua, polis tu akan bagi laluan lah. Okay. Dan polis tu Islam lah, kawan-kawan kita semua lah. Okay. Dia beza tuan-tuan. Maknanya kita bagi kebebasan. Iaitu hal pemimpin lah kena tanggung. Cuma saya nak katanya, di Singapura bukan negara Islam, nak buat syiar agama lain bukan mudah di sana. Nak buat upacara pecahkan kelapa atas jalan, jangan harap Hindu takkan boleh buat. Di Singapura tak boleh buat. Semua tak boleh buat. Islam pun ada limit dia. Cuma kita nak kata, dari segi kekuatan dia boleh bagi arahan. Sebab kita di Malaysia, kalau tuan-tuan tengok time waktu ada perayaan, sebab dalam Hindu ni dia banyak perayaan, kita jangan nampak Taipusam aja, dia ada hari-hari lain juga. Antaranya lah upacara memecahkan kelapa, pecah kelapa. Tengah jalan Batu Cave tu dia akan buatlah pecah kelapa tu. Upacara hari tu dia akan blok lah jalan tu, pecah kelapa. Dan lepas pada tu kotor lah, kawasan tu jadi kotor, tak bersih. Singapura dia larang sebab alasan tak nak nampak kawasan tu bersepah. Tu saja. Sebab dia orang memang anti dengan benda-benda kotor. Itu negara dia orang lah. Okay. Cuma saya nak katanya itu syiar. Syiar yang tak suka. Kalau kita tengok di Kashmir di India, Kashmir yang belah jajahan India, Srinagar, beberapa kawasan Jammu apa semua ni, semua kawasan Kashmir belah India. Kawasan tu majoriti Muslim. 7 juta di Kashmir di India ni ialah Muslim. Dan mereka selalu kena kacau oleh kerajaan Narendra Modi sekarang. Masuk bulan bulan Julai, dia ada satu gunung yang besar di kawasan Kashmir ni yang
dijadikan tempat suci bagi penganut agama Hindu. Kashmir bukan kawasan orang Hindu, bukan orang daripada Delhi duduk situ, bukan. Kashmir ialah majoriti orang Islam dan mereka ialah bangsa Kashmir. Kashmir ialah sebuah negara dan kerajaan besar dulu. Dia orang tak join Pakistan, dia orang tak join India, dia orang Kashmir ialah Kashmir. Dia orang ni dikatakan keturunan dia orang daripada Parsi, tapi Muslim. Sebab tu dia orang ada kesan-kesan peninggalan kerajaan dia orang sendiri. Dan dia orang tak bercakap dengan bahasa Hindi, tak bercakap dengan bahasa Urdu, dia orang ada bahasa Kashmir sendiri. Tapi bunyi kita dengar macam lebih kurang, tapi ada beza yang agak ketara. Waktu saya pergi tu, dengan sebab waktu tu Narendra Modi dah menang, dia dah jadi Perdana Menteri India. Sebelum berlakunya perayaan yang kata Hindu nak pergi ke gunung tu, gunung Sonamarg. Gunung tu tempat orang main luncur salji tu, sebab gunung tu tempat turun salji. Tapi waktu tu bukan musim salji lah. Dia ada lagi salji atas-atas hujung-hujung tu, tapi dia tak semacam musim sekarang, bulan 12, bulan 1, tak. Okay. Pertama, sebab kebetulan saya pergi tu, dia ngam dengan peristiwa itu. Dengan peristiwa hari kebesaran untuk sambut jelmaan Lord Shiva di gunung itu. Lord Shiva ni yang, kalau tuan-tuan tengok cerita Hindustan kan, yang pegang ceracak 3 tu, macam garpu tu, lepas tu badan warna biru. Itu Lord Shiva punya. Itu dia ada tuhan-tuhan dia lah. Okay. Dia kata menjelma situ. Tiap-tiap tahun dia akan jelma, ikut kalender Hindu lah. Okay. Sebelum perayaan tu berlaku, apa yang dia orang akan buat, apa yang kerajaan India akan buat, dia akan blok internet selama 3 hari supaya tidak berlaku apa-apa provokasi oleh orang-orang Islam di Kashmir. Jadi kita pelancong tak akan dapat akses internet yang luas. Kita pergi hotel, duduk hotel 5 bintang pun di Kashmir, dia bagi khidmat wifi, tapi wifi tu limit. Ada beberapa benda kita tak lewat. Kita boleh buka Facebook, tapi dia block untuk update status, tak boleh. Dia boleh buat yang tu. Dia boleh buat. Macam tuan-tuan pergi buat umrah sekarang kan. Umrah, kita nak call orang pakai WhatsApp, nak jimat, tak nak beli SIM card Arab Saudi, tak boleh. Sampai sana, WhatsApp tak boleh call orang. Boleh mesej je. Sebab dia nak bagi syarikat telekomunikasi dia dapat duit banyak. Dia nak block WhatsApp tu. Boleh buat, kerajaan negara dia boleh buat. Samalah di India ni, dia block 3 hari. Block 3 hari. Jadi, pelancong boleh guna internet, tapi sangat terhad. Jadi kita pun try lah nak buka internet, nak buka Facebook. Boleh buka. Okay. Tapi password wifi tu dipegang oleh ibu pejabat polis di Kashmir. Dan password dia akan ditukar setiap 1 jam 45 minit. Tuan-tuan boleh bayang betapa seksa nak main internet waktu tu. Nak buka FB ni, main sejam lebih, tak udah, dia dah block lah. Turun lobby tanya, apa jadi dengan internet? Dia kata, tukar password. Apa password dia? Kejap, kena telefon ketua polis kawasan tu. Ketua polis je yang tahu. Sebab itu semua akses daripada New Delhi. Punya dia tak nak orang Kashmir block, kata teruk punya Hindu nak buat kacau. Dia tak nak keluar apa provokasi pun. Dan pada waktu tu nampak susah. Dan akhirnya sampailah pada hari kebesaran benda tu. Dan akhirnya dia orang telah buat satu upacara yang sangat mengerikan. Gunung tu cantik tuan-tuan. Memang natural lah. Memang satu pemandangan yang kata apa, tak terusik dengan pembangunan ni di Kashmir ni. Tapi gunung tu jadi kotor hari tu sebab dia orang ada satu upacara, dia orang akan naik atas gunung tu dan dia orang akan terjun sampai ke bawah. Dalam agama Hindu, perbuatan itu dia ada satu makam dia lah. Makam abrar ke muqarrabin, tak tahulah. Cuma nak katanya, makam tu kalau kita mati tu dia satu level dengan mati syahid. Jadi dia terjun tanpa ada apa-apa alat keselamatan, badan dia orang akan penuh dengan darah sebab batu-batu tu dia orang akan slide semua. Naik balik, turun, naik balik, turun. Tapi saya tanya orang Kashmir tu, dia orang buat tanpa ada pengaruh apa-apa. Maknanya buat tu dalam keadaan tak ambil apa-apa. Maknanya bangun pagi, sarapan pagi, pakai baju terus pergi. Dia tetap
Mesti ambil dadahnya baru boleh buat. Ekstrim boleh buat. Kata apa, sin stun macam tu tak boleh buat kalau tak ada pengaruh. Dalam masa yang sama orang Kashmir marah sebab apa? Waktu itulah arak akan masuk dengan banyaknya kawasan tu. Itu antara benda-benda. Tapi apa kuasa orang kata apa, kuasa orang Kashmir boleh, walaupun ahli parlimen untuk Kashmir tu dalam parlimen India tu dia seorang Muslim, tapi tak boleh buat apa juga dalam tu sebab dia seorang je, dia tak boleh buat apa. Cuma saya nak katanya penyembah berhala kalau dia dapat kuasa dia lain macam sikit. Dia akan ekstrim, dia akan cuba buat macam-macam lah. Dia akan cuba terukkan. Jadi sebab itulah Nabi larang kita pergi mana-mana rumah ibadat, jangan duk tenung patung tu lama sangat. Pergi Bentong, Pahang, pergi Bukit Tinggi, Bukit Fraser. Kan kawasan bukit tu dia ada Buddha yang buat temple dia orang. Tengok signboard daripada bawah lagi. Patung Buddha dengan 4 wajah. Orang seronok nak naik. Tengok Sami tu ada. Boleh naik, saya tak kata tak boleh naik. Tapi tangga masjid dengan bukit tu, tangga masjid lagi rendah. Okay. Jadi naik yang tu dululah kot. Okay. Tangga masjid 3 je. Bukit tu kena naik dengan kereta. Kadang-kadang kereta pun sampai overheating kerana nak naik yang tu. Okay. Cuma nak katanya, saya naik tu saya tengok ramailah orang Melayu pergi. Melayu Islam yang pergi tu, yang pakai tudung, tengok patung Buddha 4 muka. Tak ada apa pun. Tak payah tengok patung Buddha 4 muka. Kawan-kawan kita pun bermacam-macam muka dah. Okay. Cuma nak katanya ada orang dia minat. Dia ada satu, dia entahlah dia nak cari apa pun tak tahu. Okay. Cuma pergi rumah ibadat agama orang, kita tidaklah benci orang agama lain. Cuma syiar dia yang over, dia tak suka. Dia boleh mengamalkan apa agama yang dia nak buat, tapi syiar dia tu jangan sampai ganggu orang. Okay. Yang kedua daripada Aisyah, ujarnya ketika Rasulullah sakit keras sebelum wafat, beliau menutup mukanya dengan kain. Setelah merasa panas, beliau membukanya kembali seraya berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nasrani kerana telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Antaranya ialah di Palestin. Palestin ni tahun berapa saya tak ingat, tahun 60-an ke ataupun tahun 50-an. Satu peristiwa besar bagi orang-orang di Hebron, satu kawasan di Palestin, iaitu penaklukan Masjid Khalil. Masjid Khalil ni orang Yahudi percaya di situlah kubur Nabi Ibrahim. Duduk situ. Okay. Tapi dia bukan situlah, bukan situ pun. Dia bukan kubur Nabi Ibrahim, bukan situ pun. Okay. Cuma nak katanya minatnya dia orang nak ambil kubur tu, nak buat tempat ibadah dia orang. Hari ni kau tengok Masjid Khalil ada dalam 3-4 saf. Satu partition yang besar tu untuk Yahudi. Kristian pun dia bagi, tapi tak banyaklah. Kristian dengan Islam tak banyak. Jadi orang Islam nak tengok artifak yang kata ada kaitan dengan Nabi Ibrahim tu, dia buat satu lubang kecil je. Kita boleh intai je kat situ. Dia ambil, kawasan tu dia ambil. Saya ingat pensyarah saya, antara orang yang terkena peristiwa penaklukan Masjid Khalil itu, antara senjata yang digunakan ialah senjata kimia yang digunakan, sehingga menyebabkan dia kena penyakit sopak yang kekal. Dia kena penyakit kulit lah, muka dia ada nampak lah kesan daripada tu. Dah tua dah pun, syarah tu pun dah umur 60 lebih lah. Maknanya dia kata dia kena tu ketika dia remaja, usia 20-an. Peristiwa tu, dia orang Palestin. Okay. Cuma nak katanya itu minat orang Yahudi dengan Kristian. Okay. Yang ketiga, hadis ketiga, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah bersabda 5 hari sebelum wafatnya, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun fa innallaha qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid illa ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an zalik. Maksud dia muka surat 286, sesungguhnya aku tidak ingin menjadikan salah seorang daripada kalian sebagai khalil ataupun kekasih, kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Ini dekat-dekat Nabi nak wafat. Nabi macam kata, aku nak fokus kepada dunia, kepada akhirat dah sekarang. Aku tak nak fokus dah kepada dunia.
Kerana sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kasihnya. Aku tak nak dah perhatian orang. Bukanlah maknanya Nabi ni tak nak berkawan dengan orang. Cuma Nabi nak kata, aku punya waktu di dunia dah singkat. Okay. Sebagaimana dia telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, ketahuilah, orang-orang sebelum kamu telah menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid. Maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, kerana sesungguhnya aku melarang kalian daripada hal tersebut. Aku melarang kalian daripada hal tersebut. Maknanya Nabi dekat-dekat nak wafat, antara isu yang Nabi tekan salat, dan juga isu membesarkan kubur sehingga orang rasa takjub dan kagum. Dia akan menjadi satu monumen sehingga orang rasa kubur ni mesti ada something macam mana pun. Sebab itulah kalau tengok para ulama di Yaman, mereka menulis tentang bahaya benda ni. Sebab memang banyak unsur-unsur yang macam tu segar bugar di Yaman ni. Sebab kita tahu Yaman ni dia banyak kumpulan orang Islam. Dia ada Syiah pun ada, Sunni pun ada, dan Syiah tu berbagai-bagai. Syiah tu dia ada Zaidiyah, dia ada Ithna Asyariyah, dan juga dia ada penganut kepada Ismailiyah. Ismailiyah ni antara golongan-golongan Syiah Batiniyah. Sebab tu kalau kita pergi di kawasan macam Sa'dah, di Ma'rib, ni kawasan-kawasan tepi laut di Yaman, kawasan-kawasan peninggalan kerajaan lama, kerajaan Bilqis, kerajaan Sabak yang dalam Quran tu, kita akan tengok ini kubur-kubur yang dikekalkan dan dibesarkan. Dan kerajaan Yaman dia tak peduli pun, walaupun ramai ulama Yaman, antaranya ialah mufti Yaman yang sebelum ni, yang dah tua tu, banyak fatwa dia tentang bahaya kubur dalam masjid, tapi kerajaan tak peduli pun. Saya ingat saya pergi ke Masjid Kabir Sa'dah. Masjid Kabir, satu kawasan di Yaman nama dia Sa'dah. Syekh tu mengajar tentang bahayanya kita ni salat menghadap kubur ataupun jadikan kubur sebagai tumpuan ibadat. Syekh tu mengajar, dan masjid tu ada kubur, iaitu kubur satu orang tokoh Syiah Ismailiyah yang besar, Imam Al-Hadi, tokoh dia. Syekh tu mengajar, orang tak peduli, orang pergi kubur. Syekh tu mengajar, tahu-tahu boleh bayang, Syekh tu mengajar atas meja kuliah, kubur tu duduk di samping kanan masjid. Orang datang masjid pakai jubah elok apa semua, dia tak duduk dalam kuliah ni, dia pergi sana, pergi kat kubur. Betapa kuatnya minat dengan kubur ni sehingga kawasan Sa'dah ni menjadi kawasan orang penganut Ismailiyah daripada India, Pakistan pun datang ziarah kubur Imam Al-Hadi di Sa'dah tu. Dan saya tengok dengan mata kepala sendiri, budak-budak balik sekolah. Dia ada sekolah kerajaan di tepi. Sebelum dia pergi sekolah, dia datang masjid, dia pergi kat kubur dulu. Dia berdoa, dia cium-cium batu nisan apa semua. Balik sekolah nanti, baru dia pergi sekolah, balik, sebelum balik rumah dia cium dulu. Lepas tu dia tengok saya. Dia apa tengok? Dia budak Yaman, dia memang style sikit. Dengan pisau kat pinggang apa semua tu style orang Yaman. Tengok apa? Itu saya pun tanya, sebab apa cium kubur? Dia pun tanya, kampung kamu tak ada kubur ke? Carilah kubur satu buat macam ni. Dia suruh kita buat macam tu. Dia kata, kita bangga dengan kubur Imam Al-Hadi ni. Tapi itulah Syiah Ismailiyah. Dia budak, dia tak tahu apa pun. Yelah dia cium doa dalam kubur-kubur dalam pergi sekolah, tapi daun yang buat khayal tu ada kat pinggang selalu. Kan orang Yaman kan dia ada satu tabiat suka kunyah daun qad ataupun gad. Itu lahjah Yaman lah. Daun ni dia macam tembakau. Bukan tembakau lah, tembakau ni orang buat rokok. Dia macam ketung, tapi ketung orang buat air, jadi cekoroi. Dia air, tapi apa ni, gad ni ataupun qad ni, ianya ialah daun yang dikunyah. Dia macam apa nama ni, macam saya tanya orang yang kunyah tu lah, dia kata dia akan jadi macam chewing gum dalam mulut. Dia kunyah lama, dia akan create satu bahan yang sama macam dadah. Dia akan khayal. Dia rasa dia macam dah pergi sekolah. Dia tak pergi pun sekolah. Dia duduk sandar di dinding masjid. Orang azan, orang salat, dia tak salat. Asar baru tersedar tak salat zuhur, dia jamak. Dalam dia duduk salat tu, dalam mulut tu penuh lagi. Itu pemandangan biasa di sana.
Syekh mengajar apa teruk dia. Tak peduli. Kesan dia, tuan-tuan akan tengok gigi dia jadi macam warna hitam. Tuan-tuan tengok orang Yaman kan yang datang kerja Malaysia ni, yang gigi dia warna brown. Dia brown gelap, bukan hitam lah. Okay. Dengan sebab terlalu lama mengunyah daun qat itu. Dan dia telah difatwakan haram oleh semua ulama di Yaman. Bahkan ada NGO yang beritahu benda itulah yang melembabkan orang Yaman. Seluruh negara Yaman jadi lembab kerana itu. Tapi orang Yaman tak peduli pun. Sebab dia orang sedap dengan benda tu. Saya ingat saya pergi di Babul Yaman. Babul Yaman di tengah bandar Sana'a. Waktu tu belum revolusi lagi. Tahun 2009-2010. Babul Yaman tu sebelah pasar jual daun tu, sebelah lagi pasar jual sayur-sayur. Orang ramai pergi pasar yang jual daun tu lagi. Lepas tu kita tanya, qat ni macam mana? Dia kata qat ada banyak jenis. Ada yang jenis akan jadikan kita jadi high, kita jadi low. Tapi dia orang tak akan kata itu mukhaddirat, dadah. Dia orang kata qat ni sama macam kopi lah, kamu mengantuk kamu ambil. Dia tak nak kata sebab dia consume benda tu. Cuma ada seorang ni dia jujur sikit. Dia jaga kedai jual cendera mata macam tu di Babul Yaman ni. Dia kata sebenarnya qat ni khayal. Dia cerita dekat saya tu, dia tengah kunyah. Dia kata kalau kamu makan, dia akan lembabkan kamu. Dia cerita, dia kunyah tu. Dia duk cerita tu, mulut duk ada. Dia kunyah. Dia kata kalau kamu makan, kamu akan rasa kamu orang yang sedang buat kerja, tapi sebenarnya kamu pemalas. Tapi dia yang duk kunyah, dia yang cerita, dia yang kunyah. Kita bagi dalam azan tu. Okay. Cuma nak katanya, minat dengan kubur tu melembabkan jugalah. Okay. Okey, kita tengok lagi dalam muka surat 286 tu. Bila mana Nabi kata, ketahuilah orang-orang sebelum kamu telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Inilah unsur-unsur al-wathaniyah, iaitu penyembahan berhala. Yang bawah tu, kalau tengok, yang bawah perbahasan tu, disunahkan duduk di sisi kuburan setelah penguburan dan membaca doa untuk jenazah. Yang itu kita akan tengok pada kali yang akan datang, iaitu pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang berdoa di kuburan untuk kebaikan si mati. Maknanya kita doa supaya dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla bersemua. Okay, macam mana? Secara umumnya benda tu tak masalah pun. Kalau kita tak dengar pandangan Imam Syafi'i pun kita tahu memang benda tu okey.
Yang jadi masalahnya ialah berdoa untuk manfaat kita daripada si mati. Itu problem dia. Ataupun kita bertawassul dengan orang yang dah mati, ataupun istighatsah, minta terus dengan orang yang dah mati. Yang itu baru ada perbahasan-perbahasan yang agak rencam pada isu ni. Okay. Yang kedua, kalau kita tengok muka surat 287, saya sebut sikit je, mengenai talqin. Talqin ni di sisi mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ianya diterima. Sebab ianya difahami oleh sebahagian para fuqaha sebagai tazkirah kepada mereka yang datang majlis pengkebumian tu. Cuma ada beberapa orang tokoh, dia orang mengecam benda tu, termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Tokoh tu ialah Imam An-Nawawi. Dia kata mengkhaskan bacaan talqin itu. Talqin ada dua. Satu, talqin orang yang nak mati, suruh ajar dia mengucap la ilaha illallah, yang tu tak ada isu, yang tu memang kita kena buat pun. Yang kedua ni, lepas selesai kubur pun semua, dia tak tazkirah, dia macam satu ucapan, macam tengah bercakap dengan si mati, tapi ianya ialah untuk bagi tazkirah pada orang-orang yang ada sekeliling. Macam kita tengok tu lah, wahai fulan bin fulan, sekarang kamu telah masuk. Dari segi teks itu ialah teks macam sedang bercakap dengan yang dah dikuburkan tu. Okay. Di sisi mazhab Syafi'i, ianya dibolehkan. Okay. Ianya dibolehkan. Sebab itu ialah adat bagi orang-orang Syam dulu. Tapi kalau tengok anak murid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dialah yang telah mencari problem riwayat tu. Dalam kitab dia yang terkenal, anak murid tu nama dia Imam As-Sakhawi, dalam kitab dia yang terkenal Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'alal alsinah. Satu kitab menghimpunkan riwayat-riwayat yang bermasalah yang menjadi amalan masyarakat. Ni awal lah, tokoh-tokoh yang awal. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya dia ada polemik sikitlah pada isu talqin ni. Memang tak dinafikan, sebahagian fuqaha membenarkan, tapi dari segi authenticity amalan tu, talqin tu dilakukan dalam keadaan berdiri juga. Yang jadi masalahnya di dalam masyarakat kita ni, dia dilakukan dalam keadaan duduk. Sebab ada hadis Nabi kata, duduk di atas bara api lebih baik daripada duduk di kawasan perkuburan. Mana duduk atas bara api tu lagi elok, bukan duduk atas kubur. Duduk tepi-tepi tu lah. Kawasan kubur ni bukan kawasan untuk kita duduk-duduk. Dia bukan tempat-tempat lepak. Sebab tu orang yang duduk atas kepuk apa semua tu, dia agak kurang tepat lah sebenarnya. Okay. Dan juga masuk kawasan perkuburan dengan memakai sepatu, memakai kasut. Itu pun termasuk daripada benda yang Nabi larang lah. Taklah larang sampai haram. Sepatutnya kita masuk kawasan kubur ni, kita tak pakai sepatu, tak pakai kasut. Itu yang lebih baik lah. Tapi tengok kubur lah tu. Kalau kubur elok, duri semalu tak banyak, okey. Dia kadang-kadang kubur tak terurus ni kan, dia semak banyak, ular pun ada dalam tu. Kena tak pakai kasut, package lengkap. Kena sekali dengan ular tu, kita jadi peneman pada kubur tu lah. Okay. Cuma nak katanya itu antara benda angle kena tengok lah. Kubur kena bersih baru dapat. Okay. Tapi kita berpada situ je untuk malam ni. Nanti kita akan sambung apakah sunnah di sisi perkuburan dan juga talqin ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.